Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham wa ila masyayikhina fillahi ajma'in. Sayyidi Al-Qutb An-Nafis Sayyid Ahmad bin Idris radhiyallahu anhu, Sayyidi Syekh Salih Al-Ja'fari radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bihima وبعلومهما في الدارين آمين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nuril mudhib lin nisyan binurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuk. Allahumma aftah alayna futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila ya rabbal alamin. اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغنا رمضان. اللهم أعد علينا رمضان سنين عديدة وأزمنة مديدة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Barisan asatizah, penuntun-penuntun, para ikhwah, para abna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, didoakan semuanya berada pada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan kita, dan insya-Allah ya, pada malam ini kita akan menyambung sesi pengajian online kita, bacaan kitab Ilhamun Nafi' ya, tentang 4 kaedah asas bagi yang bertarikat Ahmadiyah yang disyarahkan oleh Syekh Saleh berdasarkan matan daripada tuan guru beliau Sayyid Ahmad bin Idris radhiyallahu anhuma. Kita sambung lagi ya, antara seni kita dalam bertarikat, dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, ada adab yang mesti kita patuhi, iaitu adab kita berguru. Maka kata Syekh Saleh, antara cabaran dan dugaan bagi seorang murid itu, bagi seorang salik itu ialah dia ada wabal. Wabal ini azab ya, wabal ini azab. Azab ini kadang-kadang di dunia lagi kita dah rasa. Kita mungkin tak rasa, kita mungkin rasa tak kisah, tak khusyuk solat. Kita mungkin rasa tak kisah kalau tak baca Quran, kan. Perasaan tak kisah ni satu perasaan yang bagi orang sufi ni satu benda yang tak baiklah ya. Tetapi bagi orang yang mengikuti proses pentarbiahan secara berguru itu, dia akan faham di situ adanya azab, adanya bala. Bala di dunia, mungkin bala dunia akhirat, mungkin bala di akhirat. Ini sekatan-sekatan, gangguan-gangguan yang berlaku dalam kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pada halaman 58 Sayyidi Syekh Saleh dia menjelaskan bahawa para masyayikh dalam tarikat ni disebut tajma'una ta'ah wa tufriqu bainana al-ma'siyah. Kita ni berhimpun atas dasar ketaatan dan kita akan terpisah di atas sebab maksiat. Ini prinsip yang penting lah. Prinsip yang penting. Kita berhimpun berzikir untuk apa? Ketaatan. Kita bukan berkumpul untuk menceritakan siapa yang lebih terror, lebih handal, untuk membuka aib orang lain, ataupun kita secara ekstrim terlibat dalam politik kepartian, ataupun kita heboh dengan bisnes kita di
di dalam grup tarikat kita, itu bukan itu ya, sebab kita berhimpun untuk ketaatan, dan automatik kalau ada maksiat kita akan terpisah. Ya, maka kata Syekh Saleh, apakah bala yang paling besar bagi seorang murid sekiranya dia telah terpisah daripada panduan gurunya? Ini wabal, istilah yang digunakan oleh Al-Imam Said Ahmad bin Idris ialah perkataan wabalun alaih, wabal, balo, azab. Azab itu ialah ketika kita tidak lagi mengikut panduan guru kita, sedangkan guru tu mengajak kita kepada kebaikan, kepada ketaatan, kan? Guru ini merupakan pintu untuk kita mengenal Nabi SAW, babul hadrah, kan? Nabi SAW itu merupakan wasilah kita untuk kenal Allah. Jadi dua pintu ni kita kena ikut. Pintu guru nak kenal Nabi, daripada Nabi SAW kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia tuan-tuan. Maka antara nasihat Syekh Saleh, fababuka lil mukhtari syaikhuka ya fata. Kau nak kenal Nabi yang mukhtar, yang terpilih itu ialah pintu kamu lah, syekh kamu. Artinya kalau kita bersendirian nak baca selawat sendiri, baca Quran sendiri, guru tajwid pun tak ada, nak wirid pun tak tahu mana yang lebih utama. Ramadan ni nak fokus apa, nak fokus wirid ke fokus Quran, tak ada pimpinan, tak ada bimbingan. Maka sebab tu kena ada guru. Pintu kita nak sampai dekat Nabi ni syekh kamu, syekh kita, kata Syekh Saleh. Wahai pemuda, wahai tuan-tuan, kita nak sampai dekat Nabi kena ikut syekh, ya. Dengan guru itulah, dengan syekh itulah kamu akan dekat dengan hadrat kenabian sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa bi sayyidil mukhtar tarqa ila al-ula. Kalau kita ikut Nabi, kita akan diangkat. Kan, tinggilah ruh kita, mulialah akhlak kita. Wa yudnika min rabbil wujudi bila hujubi. Kau akan dihampirkan kepada Allah tanpa ada hijab. Kenapa? Melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi prosesnya tadi apa dia? Iaitu dengan guru, berguru lah, ya. Maka ada tambih, ada satu peringatan yang penting. Kata Syekh, maknanya kita kena ingat, kalau hari ini kita nak cari guru, apakah ada guru mursyid? Jawapannya memang ada. Cuma tuan-tuan nak cari macam Syekh Saleh ni tak jumpa lah, kan? Nak cari macam Syekh Muhammad Said Jamaluddin Al-Linggi tak jumpa lah. Nak cari macam Syekh Murtada, Syekh Faiz, Syekh Ahmad, Syekh Abdullah, para masyayikh kita pada zaman ini sangat jarang lah kita temui. Tetapi kekal wali, kekal guru mursyid tu masih ada. Macam mana kita nak timbang guru mursyid tu? Kalau ikut dalam tulisan kitab yang saya baca, kitab Risalah Makiyah, Syekh Qutubuddin kata cukup dengan syekh tu dikenal dengan orang baik, dia menjaga syariat, ya, dah boleh ikut lah dia. Okey. Cuma tambahan daripada Sayyidi Syekh Saleh, dia kata apa? Untuk guru tu kita ukur dia dengan istiqamah yang zahir. Istiqamah zahir tu kata dia semayang, ya, dia ikut perintah, tak ada pula dia ajak murid dia pergi makan bulan Ramadan tengah-tengah butuh kau. Itu tak istiqamah. Itu tak boleh pakai. Ya, membatalkan syariat itu tak boleh pakai. Tapi syekh tu cukup kita ikut dia kalau dia tu masih ada istiqamah yang zahir. Bukan mesti tuan-tuan kena tengok janggut dia panjang mana, sorban dia besar mana, muka dia berapa banyak dia punya bintik hitam ke, dahi golap ke, tak itu bukan, ya. Cukup dengan istiqamah zahir. Kata Syekh Saleh, dia melakukan kewajipan meninggalkan perkara yang haram, maka di situ wajib kita taat kepada syekh tersebut. Itu dia. Sebab kita nak cek syekh hari ni macam mana, yang terbang, yang keluar air daripada jari dia. Kalau kita datang rumah syekh tu minta duit, pap dia potik keluar, kita nak cek macam tu tak jumpa, ya. Maka cukup dengan istiqamah yang zahir. Dan juga, ya, kena ingat kita punya hubungan dengan syekh ni bukan semata-mata guru tu masih hidup. Dia dah kembali ke alam barzakh pun, pada alam barzakhnya itu pun kita masih ada hubungan. Maka dia ada syekh yang dipanggil majazi, ada syekh yang dipanggil syekh hakiki. Majazi itu ialah yang menerima pewarisan untuk meneruskan perjalanan tarikat itu. Faham? Jadi Sidi Muhammad Saleh tu dia syekh dipanggil majazi. Hakikinya pada ayahandanya dan datuknya yang mula-mula membawa tarikat ini. Jadi dua-dua tu kita kena ambil berat. Dua-dua tu kita kena hormat. Dua-dua tu kita kena mesti kasih dengan guru kita yang membawa kita kepada Rasulullah SAW. Ada satu cerita. Ya, cerita ni ketika mana Sayyidi Syekh Saleh ketika di Azhar,
selama lebih kurang 50 tahun menjadi imam besar, seorang profesor ya, al-alimiyah, level dia PhD Azhar lah zaman itu, tahun 50-an tahun 60-an kan ya. Kata Syekh Saleh, satu malam aku mimpi ketika di Azhar, ada seorang yang datang berkunjung ke masjid Azhar lah. Masjid Azhar memang tumpuan orang ramai, bukan orang Mesir dah, bukan sekeliling Mesir, Sudan, Maghribi, Algeria, Yaman, Mekah, memang tertumpu di Azhar sebab kiblat ilmu. Maka ya, aku ternampak dalam mimpi itu bayangan Sayyidi Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang tokoh sufi yang besar yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, Syekh Abdul Qadir Jilani dalam mimpi itu. Ya, aku sambut dia dalam mimpi. Okey. Kemudian pada hari berikut itu ada seorang lelaki yang datang daripada Algeria. Umur sekitar 60-an, dia pakai style orang Maghribi, jubahnya jubah Maghribi. Dan selama aku perhatikan bahawa Syekh ini macam bayangan mimpi yang aku melihat Al-Imam Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani. Si fulan yang datang daripada Algeria ni, daripada Aljazair ini, duduk di Masjid Azhar beberapa bulan beriktikaf di situ, siangnya puasa, malamnya qiyam, dan kadang-kala dia bersendirian lah, uzlah untuk berzikir. Pada satu hari, kata Syekh Saleh, aku tengok dia seorang bersendirian, maka aku rasa dia ni orang baik, orang soleh, yang ada asrar, yang ada banyak rahsia-rahsia ilmu dan sebagainya lah. Maka ketika beliau ni, orang tetamu yang datang daripada Algeria ni, sedang menghadap kiblat, sedang berzikir dengan Allah, zikir ismudzat, Allah, Allah, ya, Allah dengan panjang dan sambil menangis. Aku pun, kata Syekh Saleh, duduk sebelah kanan Syekh ni. Ya, dan Syekh ni pun pandang kepada aku, kata Syekh Saleh, dia memandang kepada aku dan seolah-olah marah. Sebelum ini Syekh Saleh telah menghadiahkan kepada tetamu tersebut sehelai jubah. Ya, sehelai jubah. Maka kata Syekh ni, jangan ingat kau dah bagi dia hadiah jubah, kau dah khidmat dia dengan baik di Azhar ni, dia akan bongkarkan rahsia yang kau inginkan. Ini rahsia wali-wali ni. Maka dia kata, aku takkan izinkan untuk kau mendapat rahsia aku pada ketika ini. Ini jawapan yang diberikan oleh Syekh Algeria tersebut, tuan-tuan. Okey, maka selepas Syekh itu dah cool sikit, dah tenang, dia kata, oleh kerana engkau ni, kata Syekh tersebut, kau ni orang soleh, kau ni membesar di Azhar, dia kata kepada Syekh Saleh, aku nak cerita kat engkau rahsia yang lebih penting daripada segala rahsia. Apa dia? Iaitu, ingat, ni pesanan Syekh Al-Maghribi ni, tuan, ya, yang namanya Syekh Ahmad Al-Jilani. Betul lah kan, dia keturunan dengan Syekh Abdul Qadir Jilani lah. Nama dia Syekh Ahmad Al-Jilani. Tetamu ni namanya Syekh Ahmad Al-Jilani. Maka dia pun berkata kepada Syekh Saleh, kerana kau orang baik, kau khidmat, ya, kau mulia, maka aku nak cerita rahsia yang lebih penting, iaitu apa dia? Iaitu setiap tuan guru tarikat itu mendapat izin daripada Nabi SAW. Ya, dan madat seseorang itu, kemuliaan, keberkatan seseorang murid itu terletak pada wirid guru-gurunya. Maka sebab itu, wahai Syekh Saleh, kata Sidi Ahmad ni, Ahmad Al-Jilani ni kata, wahai Syekh Saleh, engkau kena lazimi wirid-wirid aurat tuan guru engkau, di situlah ada madat, bukan pada wirid-wirid yang lain. Wirid yang diamalkan tanpa izin guru, maka ia tidak ada madat. Dan ya, wala idna li muridin lahu syaikhun fi ghairi awradi syaikhi. Kalau kita dah ada berguru, maka rujuk guru kita, apakah ini sesuai dibaca, boleh tak saya nak baca yang itu. Itu pesanan As-Sayyid Ahmad Al-Jilani kepada Syekh Saleh Al-Ja'fari di Azhar. Kenapa dia kata jangan kau cari syekh, fala tatlub syaikhan ghairahu wala wirdan ghaira wirdihi. Jangan kau cari syekh yang lain dan jangan kau pilih wirid yang lain. Ini, tuan-tuan, memang disiplin dalam kita bertarikat. Satu masa, satu guru sahaja. Ini syekh tarbiyah berbanding syekh ta'lim, carilah beribu pun, tuan-tuan, ikutlah. Itu syekh ta'lim untuk pengajian, untuk subjek, guru kita mesti ramai, tapi untuk tarbiyah, bai'ah mesti seorang sahaja. Maka sebab tu kata Syekh Saleh, usul sufiah ni antara asas penting, dasar utama dalam bertarikat ni, kita fana cinta dengan syekh kita. Hormat dia, selagi dia itu dalam ketaatan lah, kan? Dengan syekh itulah kita akan dapat
bersama mengenal Nabi SAW, ya, dan itu pengalaman mendengar nasihat daripada Syekh Ahmad Al-Jilani ini, yang selepas itu berhijrah pula menuju ke Madinatul Munawwarah dan wafat di sana pada beberapa tahun kemudian. Ya, ini cerita Syekh Saleh, pengalaman beliau dengan As-Sayyid Ahmad Al-Jilani, yang asas cerita ini ialah dia dah dapat petunjuk daripada mimpi bertemu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tuan-tuan sekalian, antara lain kata Sayyidi Saleh, ada 3 perkara yang dalam keadaan kita kena berhati-hati, kena teliti, ya, ketika mana, ya, As-Sayyid Muhammad Asy-Syarif, ini cucu kepada Sidi Ahmad, ini guru Syekh Saleh. Guru Syekh Saleh, tarikat yang asalnya itu Idrisiyah Ahmadiyah, ya kan? Sidi Muhammad Asy-Syarif ni anak kepada Syed Muhammad Syed Abdul Ali. Syed Abdul Ali ni anak kepada Syed Ahmad bin Idris, yang ni tempat mengaji, guru mengaji sanad Syekh Saleh ini daripada As-Sayyid Muhammad Asy-Syarif. Okey, ini cucunda kepada pengasas tarikat itu, pengarang risalah kitab kita ni, iaitu As-Sayyid Ahmad bin Idris. Boleh ingat tuan? Kata Syekh Saleh, aku mendengar daripada guru aku, itulah Syed Muhammad Asy-Syarif lah. Guru aku ni penyebab aku dapat banyak kebaikan. Aku ambil bai'ah dengan dia 35 tahun yang lepas. Jadi saya pun tak reti lah nak sebut tahun bila ni kan. Kalau kata kitab ni tulis tahun 70-an, berapa? 70-an tolak 35, 70, hadirin wal hadirat, mana dia tu? Tetamu admin seorang ya, 45. Tahun 40-an, lebih kurang lah. Tahun 40-an, tahun 45 lah. Syekh Saleh telah berbai'ah dengan As-Sayyid Muhammad Asy-Syarif. Ya kan? Maka, dan sebagai murid dia khidmat dengan guru ni. Syekh Saleh banyak khidmat dengan Sayyid Muhammad Asy-Syarif, ya, yang berketurunan kepada Sayyidina Hasan, ya, Syekh Saleh daripada Sayyidina Husain, ya kan? Okey, jadi maka, ya, antara nasihat-nasihat ni dia kata apa? 3 bondo ni kena jaga. Ya, kata Sayyid Muhammad Asy-Syarif, 3 bondo ni kena jaga. 1, anak syekh. Yang kedua, isteri kepada tuan guru syekh kita. Yang ketiga, murid-murid kanan syekh. Ini ada sedikit kawalan daripada orang yang bertarikat. Sebab apa? Ya, kadang-kadang kita, ya, dengan kadang-kadang tu anak tu dia pemalih, dia anak syekh kan, apa memang alim, apa ahli ibadat, tapi dia jahanam kan, dia tak berbondo tu kan. Jadi kadang-kadang walaupun begitu, kita tetap ada batas untuk kita nak belasah anak syekh tu ke, kita nak kutuk dia, nak maki dia ke, tak boleh. Dia ada hak, ya, hak qarabah dia dengan ayah dia tu. Samalah cerita ahli bait ni kan, Habib-habib ni pun dia ada hak, darah Nabi SAW ada pada badan mereka tu, yang kita kena muliakan kat situ lah. Kemudian hak beramal, jadi itu kita dengan anak syekh. Kalau dengan isteri syekh juga, dia merupakan isteri, dan hak beramal 2. Kalau murid kanan, murid kanan pun kena ingat, sebab murid kanan ni dia dah khidmat dengan syekh, dan dia mungkin banyak berwirid berbanding orang-orang lain. Maka sebab itulah kita kena jaga perkara ni, jangan terlajak, jangan lebih-lebih, tetapi kita kena faham di sana ada batasan yang membataskan kita daripada melakukan perkara yang tidak sepatutnya kepada kumpulan 3 yang kita sebutkan tadi, tuan-tuan, ya. Ini pengalaman adab kerohanian bagi orang bertarikat yang disampaikan oleh As-Sayyid Asy-Syarif tadi, tuan-tuan. Okey, baik. Termasuk juga orang yang dipuji oleh Syekh Saleh, iaitu sanad daripada Syekh Ibrahim Ar-Rashid. Ya, Syekh Ibrahim Ar-Rashid ni juga murid kanan kepada Sidi Ahmad bin Idris. Ya, banyak khidmat dengan Sidi Ahmad bin Idris. Ya, Sidi Ahmad bin Idris meninggal di pangkuan Sidi Ibrahim Ar-Rashid, ulama Yaman, ulama Sudan, maafkan saya, ulama Sudan. Jadi sebab itu antara doa yang dipanjatkan oleh Sayyidi Syekh Saleh dalam kitab kita ni, nas'alullah an yarzuqana ridal masyayikh. Ya Allah, rezekikan kami untuk mendapat restu guru kami, ya, wa yasrifa anna syarra ghadabihim, dan janganlah guru marah kepada kami. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Sayyidi Syekh Saleh Ja'fari. Tuan-tuan sekalian, antara wabal, penyakit, azab, bala bagi seorang murid itu ialah dia perasan dia dah jadi syekh sebelum diangkat.
Ini satu musibah. Ini cerita ringkas dia tuan, cerita Imam Ghazali. Ada murid dia ni dah perasan alim dan dia pun tak nak stay lagi dengan mengaji dengan Imam Ghazali. Dia ambil keputusan untuk berhijrah, ya, sampai pergi ke satu pangkalan kapal, ya, naik sampan, naik kapal musafir sampai dalam lautan, bergelora, ombak kuat. Maka kata murid Imam Ghazali ni, dia kata apa? Uskun ya bahar, innama alaika bahrun mithluk. Wahai lautan, relax, tenang, sebab aku ni pun laut macam kau. Apa beza dia? Kau laut ada air, dan lautan ilmu. Maka tiba-tiba ikan mengeluarkan kepalanya daripada lautan itu, dan dia berkata kepada si lelaki ni, murid Imam Ghazali yang perasan alim, yang mengaku jadi syekh ni, dia kata, dia tanya soalan fiqah. Macam mana pendapat engkau, wahai, kau kata kau lautan ilmu tadi, seorang lelaki yang dah bertukar fizikal dia menjadi binatang dan sebagainya, ya, apakah isterinya itu tertalak, edah dia macam mana? Edah mati ke edah orang hidup? Kan dah beza. Kalau mati 4 bulan 10 hari, hidup 3 kali suci kan. Itu ikan tanya kepada orang ni, pada ustaz ni. Ustaz ni tadi apa? Murid Imam Ghazali yang mengaku alim. Maka dia tak dapat jawab. Kan, ya apa punya soalan, ikan pun tanya soalan kat dia kan. Maka dia minta driver kapal tu pusing balik, pergi balik. Kalau tadi mana, daripada PD ke, daripada laut mana tadi kau naik tadi, pusing balik kat tempat Piramli tu, apa yang cerita Pernikahan Penjelapuk tu, Tanjung Kemuning ke apa, bantai hantam kan, pusing balik, ya. Maka cari balik Tok Guru, pergi pondok balik, tanya Tuan Imam Ghazali, aku kena tanya soalan Tuan Guru, saya kena tanya soalan, ikan tanya soalan. Maka kata Imam Ghazali, jawapan dia macam ni, tengok, kalau dia berupa batu, bertukarnya tadi tu jadi batu, maka edahnya edah mati. Tapi kalau bertukarnya jadi binatang, maka edahnya cara hidup, edah tolak. Tuan-tuan, maka kembalilah si murid itu, ya, dia dapat jawab kepada ikan tersebut. Maka, ya, kata si ikan, dzakal bahru la anta, yang syekhnya itu, yang lautan tu Imam Ghazali, bukan kau, perasan tak malu. Macam itulah. Itu ikan cakap. Maka kata si murid ni, ui, kau macam tu aku pun fikir, inilah dia adab dalam berguru. Jangan kita perasan kita dah alim, kita dah baik, kita dah soleh, kerana kita masih terikat sebenarnya dengan guru kita, tuan-tuan. Maka, ya, antara lain, ya, inilah perbincangan yang perlu kita lakukan. Kita beruntung, tuan-tuan, di Malaysia kita ni, khusus Negeri Sembilan, kita ada ruang untuk mengaji tarikat. Di bumi Malaysia kita ni banyak lagi guru-guru tasawuf. Kitab-kitab masih dibaca, tak ada halangan. Cuma yang tasawuf botol ke tasawuf ke laut itu, ialah kita kena pilih betul-betul, ya kan. Maka kalau kita ni jadi anak abna aulad kan, walaupun kita bukan anak kepada Sidi Ahmad Idris, kita ni bukan cucu kepada Syekh Said Jamaluddin Al-Linggi, tapi kita menjadi anak anak didik dia, anak rohani dia. Kerohanian kita tu dididik, ditarbiyah oleh guru-guru tersebut, ya. Sebab tu itu yang disebutkan supaya kita bersyukur, ya. Jangan kita kufur nikmat ini, nikmat dapat mengaji, nikmat dapat bertarikat, dapat beramal. Ini satu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang terakhir, tuan-tuan, malam ni, antara wabal yang disebut yang menjadi cabaran kita sebagai murid ini, tuan-tuan, apa dia? Kita bercampur dengan orang-orang yang poning-poning ni. Bercampur kita dengan anti tasawuf. Bercampur kita dengan siapa ni? Orientalis ke apa kau. Dia, tuan-tuan, hati kita ni, kata Syekh Saleh, hati murid ni macam kacau. Kacau ni mudah pecah. Pecah, tuan-tuan, tak payah nak tampal dah. Dia bukan plastik, bukan logam yang lain, dia kacau. Jadi sebab itu kita jangan suka-suka nak saya nak try lah kelas ni, saya nak sedap lah, orang tu mengajar ceramah dia best lah, petah lah, banyak dalil, tengok-tengok ngaji dengan Wahabi, WhatsApp. Saya nak tengok yang tu lah, tampak dia punya fanak dengan Nabi SAW tu lain macam. Tengok-tengok Syiah. Saya nak tengok ni. Kita tak boleh mengikuti pengajian sesedap rasa kita.
Sebab itu juga perlukan pertimbangan dan pandangan daripada syekh kita. Apakah sesuai untuk kita level kita mengikuti pengajian ini ataupun tak sesuai. Itu sebab tuan-tuan kan. Itu sebab kita berguru. Guru tu bukan mengikat, mengongkong kita dengan arti kata dia menyusahkan kita, ya, menghalang kebebasan kita, tak. Tapi kalau terlampau bebas, akhirnya kita akan pecah. Ini bukan pecah kaca, pecah gelas ni dah baca agak balas ni, bukan. Ini memang pecah berderai habis. Nampak tak? Maka sebab itu, ya, kita kena jaga hati kita ni, jangan berkawan, jangan bercampur dengan kumpulan-kumpulan yang anti apa? Anti tarikat, anti tasawuf, bonci dengan ulama. Ini semua orang-orang yang tak boleh kita jadikan teman kita. Sebab, ya, wali itu dianggap sebagai tanda karamah wali ni, sebagai bukti mereka meneruskan agenda risalah kenabian. Karamah ini merupakan pecahan kepada mukjizat. Nampak? Ayat itu banyak, ayat Quran. Ayat itu iaitu ayat karamah yang ditampilkan oleh para awliya. Maka kata Syekh Saleh, kau duduk dengan orang yang engkar ni, sedangkan Quran berbicara tentang karamah, Quran berbicara tentang tasawuf, kau duduk dengan dia, kau berkawan dengan dia, maka kau akan terkesan dengan perkataan mereka itu, dan akhirnya nanti mula-mula bukan main handa dia punya ahli sunnah wal jamaah, bukan main handa dia punya tasawuf, akhirnya dia akan rosak kerana telah dirosakkan oleh pemikiran kumpulan-kumpulan yang sesat ini tadi. Tuan-tuan, maka kata Sayyidi Ahmad bin Idris, ya, ayah itu ada dua. Satu ayah ruh yang kekal dan ayah jasad. Ayah kita mungkin dah meninggal, tapi yang kekal mendidik kerohanian kita ialah Abu Ruh ini, tuan-tuan. Jadi insya-Allah, ya, nanti kita sambung lagi malam esok pada perbincangan antara wabal yang berkait tentang murid itu. Apa lagi cabaran-cabaran, insya-Allah kita akan sambung esok. Saya target 10 pengajian kita selesai untuk kaedah yang pertama, kemudian kaedah yang kedua sampai 4 tu kita sambung di Sahah lah lepas PKP, insya-Allah. Saya nak target. Jadi yang pernah mengikuti pengajian ni tolong follow. Kalau tak dapat tengok live, tolong tengok selepas buat kajian, dengar semula selepas siaran langsung, supaya tuan-tuan tak terlepas penting panduan-panduan yang sangat penting dalam etika dalam kita bertarikat. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya yang pertamanya, dan kepada tuan-tuan para abna yang sempat mengikuti pengajian pada malam ini. Ada soalan? Tak ada, ya? Mudah-mudahan Allah terima kita, ya, dengan keberkatan para masyayikh kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham, khususan li hadhihi an-niyyati al-mubarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin ad-dur al-mudhhib lin-nisyani bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmuk. Amma ba'd. يقول الإمام السيد الحبيب الشيخ أحمد بن إدريس رضي الله عنه في كتابه رسالة القواعد:
wa syarahahu As-Sayyid Al-Arif Billah Salih ibn Muhammad Al-Ja'fari radhiyallahu anhuma qala wa min al-wabal 'ala al-murid intima'uhu lil mudda'ina mimman yadda'una al-ijtihad. Baik tuan-tuan, kita menyambung etika adab dalam bertariqat. Maka di sana ada wabal, istilah yang digunakan oleh Maulana Al-Imam As-Sayyid Ahmad, cabaran-cabaran yang berlaku, ada rintangan yang mencacatkan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita bertarikat ni, kita bertasawuf ni, perkara yang penting yang perlu difahami ialah tentang adab berguru. Bukan hanya semata-mata aspek keilmuan, tetapi ialah perkara yang membabitkan adab kita. Maka dalam isu kita beradab dengan tuan guru kita, antara maksudnya jangan kita sibuk mendakwa kita ni seorang alim besar, seorang mujtahid. Pada halaman 67 ya, kita mengaku kita ni mujtahid. Okey, samalah kita mengingkari imam-imam yang mu'tabar ya. Ini perkara ni telah diceritakan juga oleh Syekhuna Al-Ja'fari. Syekh Saleh cerita dia pernah jumpa budak-budak muda yang mendakwa tak nak pakai mazhab, berlepas daripada mazhab. Habis kau pakai apa? Quran sunnah lah, kenapa nak pakai mazhab? Maka Syekh kata kat dia, hafal Quran tak? Tak ada. Hadis faham tak? Tidak. Macam mana kau nak berlepas daripada mazhab? Kalau setakat kita hafal 2-3 hadis, setakat kita baru search kullu bid'atin dalalah, baru jumpa 2-3 hadis, baru hafal 2-3 ayat Quran, kita nak act tak pakai mazhab, ini tak betul. Maka walaupun ini perkara fiqh, tetapi ia masih membabitkan adab kita dengan guru. Adab orang bertarikat ni, dia tak boleh mendakwa dia seorang mujtahid. Dia seorang yang tidak perlu bermazhab fiqh, tasawuf ataupun pendekatan tauhid sifat 20. Nah ya, menimbulkan fitnah kata Syekh. Ya, ini lebih besar musibahnya berbanding murid salik yang melakukan maksiat. Ada yang salik yang cuai, ada salik yang pemalih baca wirid, ada salik murid yang jarang-jarang ke sahah, ada kan. Tetapi itu lebih ringan musibahnya berbanding murid yang rajin ni, murid kanan ke murid kiri ke, rajin study, tapi dia telah mendakwa dia dah satu level dengan syekh dia. Dia dah kata dia dah sama dengan imam besar. Jadi ini tak boleh berlaku ya. Maka sebab itu ya, perkara ni diingatkan oleh Syekhuna, dan kita alhamdulillah tak pernah pun mendakwa kita ni orang yang power, yang hebat, yang bertaraf mufti. Tak, kita ni orang awam, dan kita akan berterusan mengaji sampai bila-bila, minal mahdi ilal lahdi. Kita akan terus menuntut ilmu ya. Maka Syekh memberikan beberapa ciri-ciri orang yang mendakwa cerdik pandai ni, seorang mujtahid ya, imam besar. Apa dia? Muka tu nampak muka orang yang apa, kopam je lah. Dulu saya mengaji Pondok Haji Ali Siliau dulu macam itulah. Tuan guru cakap, murid yang kuat merokok ni kan kopam ya bibir kau kan, muka pun kopam. Ghabrah, pada muka mereka tu dah nampak dia act sombong, tak nak ikut mazhab ya. Dan dia ni talam dua muka, orang yang tak nak bermazhab ni kata Syekh ya. Ya, kemudian dia tak boleh dengar cakap orang, dia tak boleh terima pandangan orang, banyak bercakap bondo-bondo lain, kurang berzikir maknanya kan. Kalau cerita berbuak dia tu nampaklah hamaqah, kebodohan dia. Ini apa yang Syekh bentangkan ya. Kemudian suka merendah-rendahkan orang lain, walaupun orang itu lebih hebat daripada dia, lebih baik akhlak, lebih tinggi ilmu, lebih banyak ibadah, tapi dia merendahkan orang lain. Ini ciri-ciri yang tak baik. Cuai, riak ya, dan anti bughduhum lisufiyah, benci dan anti orang sufi. Kita tak menafikan ada kumpulan sufi, ada kumpulan tarikat yang sesat, yang tersasar, ada, kita tak nafikan, tetapi jangan kita buat kesimpulan secara pukal semua sesat, itu tak boleh ya. Ini satu ciri yang boleh merosakkan perjalanan kita menuju Allah Ta'ala kan. Kemudian menafikan karamatul awliya ya. Kemudian tarikat ini, ilmu itu dijadikan sebagai apa ni,
untuk sumber dia apa, dia temberang orang nak cari makan, cerita lah macam-macam. Ini ridak Habib lah, kopiah Nabi lah, mimpi lah. Bercerita tu tujuannya menipu, ya, supaya orang kagum dengan dia. Ini ciri-ciri, ya. Tapi kalau bawa kata, jom, kalau kita betul-betul kau kata kau tak puas hati, kau protes, kau persoalkan kewalian, kau persoalkan tentang yaqazah, kamu persendakan para ulama, jom kita berdebat. Ajak berdebat, dia tak berani. Dia berani dalam internet je. Kan? Berani cerita belakang. Depan-depan nak buat berbincang, dia takut. Ini ciri-ciri orang yang ada masalah dalam perjalanan ni menuju Allah Ta'ala sebab tidak menghormati para alim ulama. Kan? Itu dia tuan-tuan, sedikit sebanyak. Maka kata Syekhuna, ya, rahimahullahu ta'ala, fal muridus salik, murid yang sedang bersuluk kepada jalan Allah mesti sentiasa berhati-hati. Jangan berkawan dengan kelompok ini, kumpulan ini. Berhati-hati. Tapi kawan kita siapa? Bentuk suasana bi'ah yang salihah. Kita berkawan dengan al-akhyar, orang baik-baik. Ya kan? Mudah-mudahan kita ni termasuk dalam doa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kita berkawan dengan orang baik-baik. Okey? Maka Imam Ibnu Ashir Al-Maliki menyebutkan yashabu syaikhan arifal masalik yaqihi fi tariqihi al-mahalik. Kita kena berkawan dengan syekh faham selok belok perjalanan, yang syekh itu akan menyelamatkan kita dalam perjalanan kita tu daripada apa? Perkara-perkara yang membinasakan. Kan? Ini walaupun selepas itu Syekhuna Sidi Syekh Saleh dia hurai pula, dia syarah pula matan Ibnu Ashir ni, dia syarah pula dalam 3 buku surat tuan-tuan. Tetapi ringkasannya kata Syekhuna, kata Syekh Saleh, maknanya seorang guru itu dia punya panduan dia Quran dan sunnah, membawa kepada kebenaran. Falaisa ba'dal ilmi min hidayah wa amalun bihi huwal wilayah. Kalau nak tahu orang tu wali ke tak wali, dia mesti mengaji, mesti berasaskan kepada ilmu. Nampak tak? Ilmu itulah kewalian, alim itu ialah wali. Kan? Maka kemudian disebutkanlah, ya, ciri-ciri guru. Maka Syekh Saleh dia terangkan manhaj tarikat Ja'fariyah dia apa dia? Tariqunal kitabu thumma sunnah wa syaikhuna li jaddihi wakalna. Tarikat kita apa? Tarikat Quran sunnah. Lagi guru kita siapa? Guru kita Sidi Ahmad bin Idris, pengarang matan risalah qawaid ini. Macam mana guru kita Sidi Ahmad bin Idris telah berurusan, telah mengambil panduan daripada Nabi SAW. Maka kita punya sanad kita punya urusan kita, syafaah kita nanti, di antara tuan guru kita ada yang bagi syafaat kita, kita bersama bangkit dengan para ulama. Antaranya insya-Allah kalau mengikut manhaj yang betul, kita bangkit dengan Syekh Saleh Ja'fari, dengan guru beliau As-Sayyid Muhammad Asy-Syarif, dengan guru beliau As-Sayyid Abdul Ali, dengan ayahanda beliau As-Sayyid Ahmad bin Idris. Ini guru tu berhubung mereka itu dengan Nabi SAW. Dan Syekhuna Syekh Saleh sebut wa malikun imamuna fil madhab. Ini nak ceritanya, kami ni bermazhab Maliki. Imam Syekh Saleh dah terangkan, maksudnya kita di Malaysia ni, abna di Malaysia bermazhab Syafi'i, bermazhab fiqh. Wa iqduna kal Asy'ari at-Tayyib, dan akidah kita mengaji ikut manhaj Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Nampak tak? Ini diterangkan, ya. Dan wirid kita ni sebenarnya manis. Wirid kita ni syifa. Wirid itu sebagai penawar hati. Ini panjanglah dia punya syarah, ya. Saya tak sempat nak kupas semua. Kemudian saya terus kepada halaman 70. Ya, maka Syekhuna menerangkan, ya, di antara doa beliau, waja'al ilahi daiman ashabi. Ya Allah, jadikan semua sentiasalah di kalangan murid, di kalangan sahabat aku ni semuanya berada pada panduan sunnah dan kitab. Ya, dan ya Allah mati'hum bil qurbi wat tajalli. Ya Allah, berikan mereka itu, ya, dengan hampir, dengan tajalli, ya. Dan ya Allah, jauhkan mereka itu jannibuhumul i'rada wat tawalli. Sebab tu dalam Kanzus Sa'adah doa kita baca, Allahumma ja'alna min ahli tajalli wala taj'alna min ahli tawalli. Tajalli ni orang yang ada
manhaj, yang ikut panduan adab. Tajalli ni dapat adab karamah, tapi tawalli ni apa? Berpaling, wang hasam, mengaku mujtahid, mengaku alim. Ini doa Syekh Saleh, jangan jadi begitu kata Syekh. Ya, kemudian warzuqhum an-nasyata fil awrad. Ya Allah, jadikan murid-murid aku ini ya semuanya cargas. Faham? Cargas dalam berwirid. Ya, ini sebahagian doa dalam bait yang disebutkan oleh Syekh Saleh bagi mensyarahkan nasihat daripada Al-Imam Ibnu Ashir Al-Maliki radhiyallahu anhuma. Okey, selesai. Qala rahimahullahu ta'ala, antara lagi wabal penyakit murid ni apa dia? Iaitu mengaku dia melihat Allah Ta'ala secara yaqazah, atau ya melihat Allah ya dengan melihat cahaya, mendengar kalam Allah, ataupun menghidu sesuatu langsung direct daripada Allah. Ini pun wabal juga. Wabal yang membawa kepada bebal. Apa maksudnya tuan-tuan? Ya, dia mendakwa bahawa dia melihat Allah. Macam mana melihat Allah Ta'ala ni? Mustahil. Secara yaqazah. Benda ni mustahil. Benda ni esok dalam syurga, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Itu dalam surah Al-Qiyamah. Itu dalam syurga esok insya-Allah. Confirm, dalil jelas. Hadis pun sebut innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha. Kamu akan lihat Allah Taala dalam syurga seperti kamu melihat bulan purnama, clear, jelas, tak ada yang menghalang, tak ada hijab. Itu syurga. Tapi di dunia murid syekh mana pun dia tak boleh kata dia melihat Allah secara yaqazah. Itu nifaq, itu kufur. Tapi cerita bab mimpi bertemu Allah, itu perbahasan lain. Itu harus bermimpi melihat Allah, itu harus. Tetapi bukan level kita orang awam yang penuh dengan kelalaian ni untuk berbincang perkara tersebut. Ya, tetapi Syekh ingatkan murid jangan pernah mengaku melihat Allah secara jaga, yaqazah, secara sedar, direct, ataupun melihat cahaya. Cahaya kalau kita terjemahkan cahaya petunjuk, cahaya kebaikan, itu okeylah. Cahaya keberkatan itu okey. Tapi dia kata ni cahaya ni Allah. Sehingga kalau tuan-tuan baca, ya, ada kisah Syekh Abdul Qadir Jilani datang satu awan bentuk api, bentuk mengaku, wahai Abdul Qadir, kau dah lama ibadah, maka hari ni aku isytiharkan kau dah gugur syariat. Nampak tak? Mengaku aku ni wakil Tuhan, aku ini Tuhan. Makhluk tu bentuk cahaya, bentuk macam-macam. Maka kata Syekh Abdul Qadir, kata apa? Berambus engkau wahai syaitan. Nampak tak? Syaitan berupa bentuk macam-macam, mengaku sebagai Allah, tetapi itu sebagai fitnah yang merosakkan perjalanan seorang murid. Nampak tak? Maka jangan kita terpedaya mendengar as-sama'. Sama' kita tahu antara perkataan awal dalam bait Sidi Ahmad ni, kita tahu bahawa dia kata apa disebut Allahumma al-amrul jami' wal qaulu sami'. Qaul sami' itu memang sama ilahi, tapi sama ini tuan-tuan pendengaran ketuhanan lain. Yang dia maksudkan, yang Syekh tegah di sini ialah kita mendakwa kita mendapat suatu message direct daripada Tuhan. Ini timbul fitnah, timbul kekeliruan, ataupun yashumma lahu raihah, menghidu sesuatu daripada Allah. Perkara ni mesti dirujuk direct dengan tuan guru, dengan syekh, supaya kita tak terpedaya. Jangan tiba-tiba bangun pagi terus viral dalam Facebook kita, cerita kat orang kampung. Sekarang ni nak cerita kat masjid tak boleh lah sebab PKP kan. Tapi jangan kita buat benda macam tu, jangan kita hebah-hebahkan. Mesti rujuk mimpi kita, apa perasaan kita tu mesti dirujuk dengan guru yang mursyid. Okey? Maka apa-apa sifat hawadis, sifat-sifat baru, sifat-sifat makhluk tu mustahil bagi Allah Ta'ala. Nampak tak? Maka sebab itulah tuan-tuan, ya, kita kena faham, kita kena faham bahawa kepentingan kewajipan mengaji tauhid, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, ya kan? Kemudian kata Syekhuna rahimahullahu ta'ala, ya, kita ni dalam bab bai'ah kan, dalam bab bai'ah ada dalil Quran dalam suratul Fath, innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Sesungguhnya orang yang berbai'ah dengan kamu, yang berbai'ah dengan Nabi, berjanji setia dengan Nabi SAW,
bahawasanya mereka berjanji setia dengan Allah. Nampak tak hubungan Nabi dengan Allah? Jadi Syekh nak kaitkan hubungan kita dengan Nabi. Kalau kita berbai'ah dengan Syekh, artinya insya-Allah kalau Syekh itu betul sanadnya, betul bimbingannya, betul caranya, maka insya-Allah perkara itu kita berhubung dengan Nabi SAW, sebab urusan kita telah diwakilkan kepada tuan guru kita, kepada para masyayikh kita. Tuan-tuan maka ya, itu antara perkara yang menjadi ujian tadi. Jangan kita mengambil ringan di isu-isu tauhid, ya, sebab kita ni mudah tergelincir. Maka mengaji tauhid betul-betul, dan ingat prinsip bertarikat artinya kita berbai'ah dengan guru kita juga ada hubungan dengan Nabi SAW. Maka berbai'ah dengan guru bermaksud kita berbai'ah dengan Nabi, berbai'ah dengan Nabi SAW bermaksud kita berbai'ah dengan Allahu Jalla Jalaluh. Okay, tuan, yang terakhir untuk malam ni, antara wabal bagi murid ni tuan-tuan, ujian kita ni ialah ya, kita ni masih tertakluk dengan cinta dunia. Nampak tak? Jadi semua kita begitulah, ya kan? Ni esok nak mantai ni, pergi pasar ni, dengar-dengar ayam dah habis, kan? Kita memang nak bersedia, kita memang nak selesa, kita memang nak sonang. Benda tu tak salah kita kata, tetapi jangan melampau-lampau, jangan berlebih-lebih, ya. Kita jangan nak berada sentiasa pada zon yang selesa. Sekarang ni Allah bagi kita sikit tekanan, bagi sikit ujian kat kita, kan? Maka murid yang sebenar, dia bukan hanya selesa, ya, dengan keadaan yang nak sonang, nak mewah, nak soju. Tak boleh. Ada ujian-ujian tu kita mesti tempuh bersama, insya-Allah, kan? Jadi sebab itu mengingati mati, kata Syekh, ya, wa'lam ya akhana fillah anna al-maut alladhi asyara ilayhi Ibn al-Farid rahimahullahu ta'ala huwa alladhi 'abbara anhu bil hayah fi qawlihi. Maka setiap kita akan menemui kematian, maka kita nakkan kematian kita nanti dengan membawa bekalan. Jadi jangan condong, jangan cenderung kepada syahwat dunia, jangan terpedaya dengan diri kita, ya, dan waru'yati amalika dalilun ala hayatika. Ya, kita ni perasan kita dah banyak beramal. Bukan begitulah dalam proses kita bersuluk ni. Kita ingat, jangan kita mengambil dunia ni berlebih-lebihan. Kita ambil kadar yang perlu sebagai jambatan kita menuju ke alam akhirat. Maka untuk menghidupkan dunia ni, antara yang disebutkan dalam halaman 72, Syekh sebut hidup kita macam mana? Ruh kita tu lebih kuat pengaruhnya berbanding jasad, kan? Kita punya roh kita, hati kita lah, kalau terjemahkan hati, rohani, kerohanian kita tu, dia boleh menguasai jasad kita. Hati kita kontrol jasad kita. Hati yang apa? Yang bercahaya, yang ada cahaya ketuhanan nurani, ya, ada ta'alluq dengan Ar-Rahmani, kebergantungannya dengan Allah. Tu hati-hati yang baiklah, ya. Maka sebab itu, ya, kita kena faham bahawa, ya, dalam kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka Syekh ingatkan kita, ya, jangan kita matikan roh kita dengan sibuk dengan urusan dunia semata-mata. Maka sebagai Syekh menyebutkan antara perkara nak menghidupkan roh ni apa? Aurat, selawat. Banyakkan wirid, banyakkan selawat, Quran, beramal lah. Syekh kata pada halaman 73, tidak mengapa kalau kau, dia kata, la tathriba alaik illam taqra ghaira tilkal ahzab. Kalau tak dapat baca semua wirid, jangan tinggal semua. Maka Syekh kata, aku dah kumpulkan kitab-kitab, aku dah himpunkan dalam sebuah kitab. Pilihlah, ada aurat, ada amalan harian, ada saadah mingguan, ada nafahat mingguan, ada selawat harian. Pilih mana yang mudah. Tapi janganlah terlampau sempoi bona. Selama PKP ni tak baca, kena baca, masing-masing kena baca kat rumah. Jadi Syekh tanya, Kaabah ada, tapi siapa yang nak tawaf? Nampak tak? Syekh bagi kiasan. Padang Arafah ada, siapa nak wukuf? Tuan-tuan, ya? Ubek ada, penawar ada, tapi siapa yang nak minum? Artinya apa? Wirid yang tersedia ada ni penawar, tapi kita tak nak ambil. Jadi tak sihat lah kita, kan?
Kaabah ada, kenapa kita tak tawaf? Kita dah ada dekat dataran Kaabah ni, kita dah ada kat Arafah, kenapa tak wukuf? Benda dah terhidang tuan-tuan. Syekh dah siapkan perkara ni semua, tapi malangnya ya kita tak mematuhi apa yang Syekh cadangkan kepada kita. Ketahuilah bahawa Syekh itu dia ya pada wirid-wirid itu ada bekalan vitamin disebut kat sini ya, apa sebut dalam bahasa ni, ubek-ubek yang bukan ubek ni, suplemen. Syifa, membimbing hati kita jangan condong dengan dunia, menguatkan ruh kita. Maka antara petua yang Syekh kata ya, siapa yang nak sampai maka dia mesti sampai dengan jalan wirid-wirid guru dia ya. Wirid itu menyucikan ruh dia, memberikan haruman pada hatinya. Tuan-tuan sekalian, dan pesanan daripada Sayyidina Abdul Salam Al-Asmar, ini saya ziarah baru ni masa program Hul Ja'fari. Sidi Abdul Salam ni seorang wali besar yang makamnya dekat di Iskandariah ya. Dia kata orang yang tak berwirid ni dia acah-acah tarikat ya. Kalau meninggalkan zikir ni dia tak bertarikat sebenarnya. Maka sebab itu perlu dan penting bagi kita orang yang suluk kepada Allah Ta'ala ni sentiasa mengambil berat tentang wirid-wirid yang disediakan oleh Tuan Guru kita, oleh Syekhuna ya, dan bersedia dengan roh kita, dengar dengan hati kita, insya-Allah akan ada perubahan dalam jiwa kita. Tidaklah kita menjadikan dunia ni segala-galanya, tapi kita faham dunia ni sementara, dan insya-Allah kita nak kekal nanti dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala. Nanti kita sambung esok. Malam esok lambat sikitlah sebab kita nak tarawih kan. Malam esok saya ingat pukul 10 insya-Allah. Alaikum bil ahzab ba'da tilawatil Quranil Karim. Insya-Allah yang ini kita sambung malam esok pukul 10. Esok pukul 8 kita baca Yasin 41 dengan doa Al-Latif. Doa wirid Al-Latif. Kemudian pukul 10 kita sambung kuliah ni insya-Allah. Saya dapat soalan dalam page kita ni. Ada seorang yang bertanya tentang maksud surah Yusuf ayat 108 ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya, katakan inilah jalanku, sabili ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah, ala basiratin, atas prinsip al-basirah, dengan cara basirah, aku dan pengikutku. Itu mafhum ayat. Saya sempat tengok sikit tadi dalam tafsir Jami'ul Bayan lil Imam At-Tabari. Dia mungkin penanya ni, puan ni tak tahu apa beza tarikat dengan sabil. Qul hadhihi sabili, jalanku, ataupun tariq, sabil dengan sirat. Tiga kalimah ni semua dalam Quran. Secara umum saya katakan maksudnya hampir samalah. Walaupun secara spesifiknya kalau ikut kajiannya mungkin ada sudut yang berbeza, tapi maksudnya di situ Nabi SAW menerangkan ini jalan aku. Jalan Nabi SAW tu jalan bentuk basirah. Basirah ni iaitu bukan hanya pandangan mata kasar tetapi pandangan mata hati, ya kan? Jadi bacaan Nabi SAW itu dengan hati, qalban wa qaliban, zahiran wa batinan. Jadi itulah yang cuba dicontohi oleh orang tasawuf, iaitu membawa hati kita kepada Allah, menjaga syariat dan juga mempelajari, memahami selok-belok ilmu hakikat. Ya, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa wa kullu amin wa antum bikhair.